Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz selaku moderator pada malam ini yang saya muliakan Afadil Tuan Qadi daerah kita, yang saya muliakan kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa pentadbir masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan kepada para petugas, pegawai-pegawai masjid, mudah-mudahan dirahmati Allah. An Anas annahu qala, daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni tuan-tuan dihantar oleh keluarga dia untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Jadi kalau yang nak tahu rahsia Nabi, yang nak tahu cerita tentang Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kerja dia? Bantu Nabi, berkhidmat dengan Nabi. Dan Anas bin Malik ni, kalau kita baca bagaimana keluarga dia, nenek dia, mak dia tuan-tuan, datang berjumpa dengan Nabi SAW. Minta doa. Doa tuan-tuan. Bukan minta projek, minta doa. Maka didoakan kepada Anas ni tuan-tuan. Di antara doa yang Nabi bagi kepada, yang Nabi doakan kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kepada Anas bin Malik umur yang panjang, keluarga yang ramai, dapat kepada Anas bin Malik ilmu yang bagus. Jadi tuan-tuan, nak tahu macam mana Anas, nak tahu macam mana rahsia Nabi, tanya kepada Anas bin Malik. Dia yang duduk dengan Nabi. Kata Anas, Rasulullah tak pernah marah kepada aku benda yang berkaitan dunia. Kalau aku buat salah kaitan dengan dunia, Nabi tak pernah marah. Tapi benda yang melibatkan akhirat, benda yang melibatkan agama, Nabi tegas. Hadis ini hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia, qala jaa rajulun ila nabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini tuan-tuan ialah seorang Arab Badui. Kita panggil orang darat. Orang darat ni dia main rempuh Sebab nak tanya pada Nabi, dia direct main tanya. Dia bukan ada main protokol ke apa ke, dia jumpa Rasulullah, dia main tanya. Yang sahabat-sahabat lain ni nak jumpa Rasulullah ni, mereka segan nak tanya pada Nabi ni, mereka segan. Tetapi bila mereka tengok orang Arab Badui, bila orang darat ni datang, mereka datang jumpa Nabi, mereka soal pada Nabi, sahabat-sahabat yang lain ni suka. Ada juga yang tak berkenan, main direct ni terus ni. Ada juga yang berkenan, yang suka. Sebab apa? Mereka nak tanya kepada Nabi, mereka segan. Bila orang darat ni datang, maka mereka tanya kepada Nabi, maka mereka dapat ilmu. Sahabat-sahabat lain dapat. Sebab tu mereka suka bila dia ni tanya. Nabi nak sembahyang, orang Arab Badui ni main tanya. Ya Rasulullah, dia tanya lagu tu. Dia tak kira, dia main tanya je tuan-tuan. Maka datanglah seorang laki-laki menghadap kepada Nabi. Masa tu Nabi dah nak sembahyang dah. Apa dia tanya pada Rasulullah? Mata qiyamus sa'ah? Ya Rasulullah, mata, bila? Qiyamus sa'ah. Bilakah berdirinya? Bilakah terjadinya yang dikatakan sebagai as-sa'ah, kiamat? Bilakah Rasulullah? Kiamat ni bila? Nabi nak sembahyang ni pergi tanya pula, kiamat bila? Bandingan dia tuan-tuan, tu imam dah nak sembahyang, pergi tanya pula, imam malam ni ada nasi tak? Oh, contohnya gitulah. Jangan marah saya pula kan. Contoh. Yang ni tanya bab kiamat, dia tak tanya nasi tuan. Dia tanya, bila kiamat? Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila salah. Nabi tak jawab soalan dia.
Nabi bangun, faqama Rasulullah, bangun Rasulullah, Nabi mai sembahyang. Allahu Akbar. Nabi tak jawab soalan tadi. Pasal apa tak jawab? Dah nak sembahyang, satgi ku jawab. Bila selesai saja, falamma qada salatahu, bila Nabi Muhammad dah selesai sembahyang dia, qala, Nabi tanya, aina sa'il? Mana dia yang tukang tanya tadi? Mana dia yang bertanya tadi? Aina sa'il? Mana yang tanya tadi? Malam ni tuan-tuan kita dapat aina sa'il pun jadi. Maksudnya apa? Siapa yang tanya tadi? Aina as-sa'ilu. Siapa yang tukang tanya tadi? Malam ni dapat yang ni pun jadilah. Aina as-sa'il? Isteri balik, abang, malam ni Ustaz Kazim kata apa? Aina as-sa'il? Jadilah. Apa tu abang? Itulah orang suruh mai tak mau mai. Siapa yang bertanya tadi? Aina as-sa'il? Siapa yang tanya tadi? Jangan bila balik sekali lagi isteri tanya abang, Ustaz Kazim kata apa? Kira jelas lah apa yang dia kata tu. Yalah dia kandungan isi korban, ceramah korban dia, kira terang lah apa yang dia cakap tu. Yalah dia kata apa yang terang tu. Jelas lah. Rupanya dia tidur kat belakang tu. Dia jelas, terang, dia tidur belakang. Dapat aina sa'il. Siapa yang bertanya tadi? Mana dia? Maka laki-laki pun tadi bangun. Saya ya Rasulullah. Aina sa'ilu an qiyamis sa'ah. Mana dia orang yang bertanya kepada aku tentang hari kiamat itu? Bangun laki-laki tadi. Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Saya yang bertanya pada Nabi. Maka Nabi bertanya kepada dia, ma'addattulah. Apa yang kamu sediakan untuk kiamat? Ni dia. Nabi tanya dekat dia balik. Dia tanya pada Nabi, Nabi tanya pada dia balik. Ya Rasulullah, mata qiyamus sa'ah? Wahai Rasulullah, bilakah kiamat akan berlaku? Nabi tanya balik, ma'adattu. Apa yang kamu sediakan laha untuk kiamat? Kamu duk sibuk tanya pasal kiamat. Aku tanya pada kamu. Kamu buat preparation apa untuk kiamat? Apa yang kamu prepare? Apa yang kamu sediakan? Apa yang kamu buat untuk menghadapi kiamat? Kiamat itu pasti berlaku. Kiamat itu mesti berlaku. Soalan dia, apa yang kamu buat untuk menghadapi kiamat? Kalau kamu tanya pada aku, kiamat itu bila? Aku pun tak tahu. Yang aku bagi tahu hanyalah tanda-tanda kiamat. Bila berlaku, Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Aku tak tahu. Tetapi aku nak tanya pada engkau, apa yang engkau buat persiapan untuk menghadapi kiamat? Maka laki-laki tadi berkata kepada Nabi SAW, apa yang kamu sediakan? Ya Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, ma'adattu laha kabira salatin wala saumin illa anni uhibbullah wa rasulah. Kata dia, ma'adattu laha kabir. Yang aku buat persiapan untuk menghadapi kiamat. Persiapan aku ialah salatin wala saumin. Aku membuat persiapan yang taklah yang kata besar. Daripada semayang taklah banyak sangat, biasa-biasa. Ya semayang fardu penuh lah. Semayang fardu tak tinggal lah. Puasa pun aku bawa. Aku tak pernah tinggal lah. Puasa wajib, puasa sunat ni kadang-kadang lah aku buat. Tetapi kata dia, illa anni uhibbullah wa rasulah. Tetapi yang aku sangat-sangat aku buat persiapan ialah aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Jawapan laki-laki Badui tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu buat persiapan apa untuk menghadapi kiamat? Dia jawab, dia kata biasalah. Biasa sembahyang saya buat, puasa saya buat, tapi taklah macam orang lain sembahyang sunat-sunat ni buat saya biasalah. Tapi sembahyang fardu tak tinggal, puasa fardu tak tinggal.
Tetapi kata dia, anni uhibbullah wa rasulahu, aku mencintai dia. Siapa? Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Allahu Akbar, melebihi segala-galanya. Yang tu aku buat betul-betul. Bila Nabi cakap macam tu, Nabi kata apa? Al-mar'u ma'a man ahabba au anta ma'a man ahbabta. Kata Nabi, kamu akan dibangkitkan di hari kiamat dengan siapa yang kamu cinta. Kamu akan dibangunkan di hari kiamat dengan siapa yang kamu cintai. Kalau kamu cinta dengan Allah, kalau kamu cinta dengan Rasulullah, maka kamu akan dibangunkan dengan Rasulullah di hari kiamat. Bila sahabat-sahabat dengar jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, "Fama ra'aita farihal muslimun ba'dal Islam farahahum bihadza." Kata Anas, aku pun tengok sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bila Nabi kata, kalau kamu cinta kepada aku, kamu akan dibangunkan di hari kiamat dengan aku. Maka sahabat-sahabat tadi, kata Anas, aku tidak pernah melihat wajah-wajah kegembiraan para sahabat sebelum daripada itu, yang gembira macam ni. Bila mereka mendengar Nabi berkata, al-mar'u ma'a man au anta ma'an man ahbabta. Kamu akan dibangkitkan dengan siapa yang kamu cintai. Sahabat-sahabat ni semua muka jernih, semua muka gembira, semua seronok, semua ceria. Pasal apa? Kami cinta pada Rasulullah, kami sayang pada Rasulullah, kami cinta kepada Allah Ta'ala. Dan kata Nabi, kamu akan dibangkitkan di hari kiamat dengan orang yang kamu cinta. Alangkah seronoknya para sahabat. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat kegembiraan para sahabat seperti mana kegembiraan pada hari itu bila mendengar kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang saya hormati, hadis yang kita baca ini ialah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan dibangkitkan kita di hari kiamat dengan siapa yang kita cintai. Soalan dia, siapa yang kita cinta sekarang? Adakah kita cinta kepada isteri kita, suami kita, anak-anak kita melebihi daripada Allah dan Rasul? Adakah kita mencintai harta benda kita melebihi Allah dan Rasulnya? Kita lebih mencintai artis-artis daripada mencintai Nabi SAW, mencintai Allah. Ustaz, ya, saya cinta pada Allah Ustaz. Bagus. Tahun ni masuk tak korban? Pasal apa gelak jawab tak? Awak cinta pada Allah? Ya. Tahun ni buat korban tak? Saya dah buat Ustaz. Bila? Tahun 2001. Oh ya, lama bang. 22 tahun dulu. Anak abang dah masuk universiti dah bang. Cuba abang. Abang Din, sila makan. Jemput makan. Saya dah makan Ustaz 21 tahun lepas. Tak ada pula yang cakap macam itu. Jemput je makan, datang je tuan-tuan. Jemput je kenduri, datang. Jemput korban. Tawaran korban masih dibuka untuk pihak masjid. Menguruskan korban bagi pihak jemaah, sila hubungi bendahari masjid. Seorang pun tak hubung. Ini yang kita nak bincangkan pada malam ini. Tentang bagaimana yang dikatakan tanda mencintai Allah dan Rasul. Supaya bila kita dibangkitkan di hari kiamat nanti, kita berada di bawah naungan arasy Allah. Allah jaga kita, Allah bagi pakaian pada kita, Allah mudahkan urusan kita. Allah masukkan kita dalam syurga tanpa hisab. Allah masukkan kita dalam syurga dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Bagaimana nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi mengaku kita sebagai umat dia.
Nabi Muhammad doakan kita kepada Allah, berikan kebaikan pada kita. Macam mana nak dapat tuan-tuan? Jawapan dia senang. Ayat yang saya bacakan awal-awal ceramah tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu sayang kepada Allah, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Yakni ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Yang pertama, hadis ini orang Badui datang jumpa dengan Rasulullah, orang darat datang jumpa dengan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, mata qiyamus sa'ah, bilakah berlakunya kiamat? Dalam banyak hadis-hadis yang lain, Nabi cerita tanda-tanda kiamat. Lan taqumas sa'ah hatta tarawna qablaha 10 ayat. Tidak akan berlaku kiamat sama sekali sehinggalah terjadinya 10 tanda. Nabi gunakan perkataan lan. Lan ni dia takkan berlaku. Lan dia takkan berlaku. Lan taqumas sa'ah, takkan berlaku kiamat melainkan selepas 10 tanda ini. Jadi bila datang 10 tanda ni, kiamat sampai. Sebelum cukup 10, belum kiamat. Apa dia? Yang pertamanya kata Nabi, fazakara ad-dukhan. Nabi sebut yang pertamanya ialah asap ad-dukhan. Kemudian wad-dajjal. Kemudian wad-dabbah. Kemudian watulu'us syams min maghribiha. Datangnya maghrib, datangnya pada matahari daripada maghrib, daripada baratnya. Wa yakhruj Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian disebutkan lagi kepada kita, terjadinya 3 gempa, wa salasata khusufat, khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Nabi kemukakan satu tanda-tanda kiamat yang besar. Nombor 1 Nabi sebut ad-dukhan, asap. Dulu ada orang kata jerbu tu asap. Heboh satu Malaysia tahun 90-an kalau tuan-tuan ingat. Asap mula-mula terbit, nama dia jerbu. Orang kata ni dia tanda-tanda kiamat. Jerbu dah sampai, asap. Saya kata sabar Sa'lu. Jerbu yang datang tu tidak mematikan orang. Asap yang datang mematikan manusia. Jerbu yang datang tu, Ya'juj dan Ma'juj belum terbit, Imam Mahdi pun belum terbit, Nabi Isa wa nuzul Isa pun belum turun. So jerbu tadi belum dipanggil dukhan. Sebab Nabi kata dukhan itu mematikan orang-orang yang baik-baik ini tuan-tuan. Yang tinggal adalah orang yang tak beriman kepada Allah. Habis mati semua. Yang berlakunya dukhan selepasnya Ya'juj dan Ma'juj, selepasnya Nabi Isa, lepas tu baru keluar dukhan. Jadi kalau sekarang keluar dukhan, belum lagi lah. Dia ikut aturan, ikut turutan. Sebab ada orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, Tok Guru saya bagi tahu 15 Ramadan tahun ini berlaku pada hari Jumaat. So Ustaz akan keluarnya asap dan itu dipanggil dukhan. Saya kata saya tak tahu lah kak. Lah macam mana Ustaz boleh tak tahu? Dah betul saya tak tahu. Itulah, yelah, ustaz-ustaz pun tak sama kan. Yelah, Tok Guru akak hebat. Jadi Tok Guru akak tahu daripada mana? Dia baca lah, dia kaji lah Ustaz. Dia bagi tahu 15 Ramadan tahun itu akan berlaku pada hari Jumaat. Dan dia akan berlakunya asap. So, kenapa akak datang jumpa saya? Saya datang ni nak bagi tahu pada Ustaz, saya dah bawa keluar segala duit saya dalam tabung haji ASB semua. Kenapa pula? Dah nak kiamat asap keluar. So duit tu Ustaz, akak buat apa? Akak ganti dengan emas, akak dah suruh Tok Guru akak simpan. Bagus, pelaburan yang bijak, saya kata. Yang kedua, dia dah buat dah dapur di bahagian rumah dia. Dia buat dah dapur untuk simpan stok makanan.
Jadi kalau datang asap, kalau datang Ya'juj Ma'juj ke Dajjal ke Ustaz, dia dah ada stok makanan. Saya kata dekat dia, Kak ingat bila Kak buat simpan Maggi belakang rumah tu, Dajjal tak datang Kak? Yang Dajjal tak datang Kak, Mekah, Madinah Kak, rumah Kak pun dia datang Kak? Tak tahulah, tapi Tok Guru Kak suruh stay simpan semualah. Kak dah simpan dah beras Ustaz, senang. Wah. Balik 15 Ramadan berlalu, hari raya pun berlalu, tak berapa lama selepas tu dia datang balik, dia minta pada saya pondok. Saya ada 270 buah pondok di sekolah saya. Minta satu Ustaz. Saya tanya kenapa? Rumah Kak mana? Dah jual. Barang mah Kak kata mana? Tok Guru pun dah hilang Ustaz. Bagus, pelaburan yang bijak. Stok makanan Maggi Kak macam mana? Bila masanya datang asapnya Kak? Yang Kak gatal pergi buang semua harta benda Kak tu pasal apa? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, carilah Tok Guru, jangan cari Tok Gurau. Nabi pun tak tahu bila kiamat berlaku. Mai kita pula cerita 15 Ramadan ni, mai dia usia bumi ni antara Nabi dengan tak usah duk kira lah. Yang Nabi sebut pada kita dalam hadis ni, kamu duk tanya kiamat, apa persiapan kamu untuk menghadapi kiamat? Yang tu yang kena cerita. Saya kadang-kadang ni tuan-tuan, duk dengar ceramah bagus, ceramah bukan tak bagus. Akhir zaman, betul akhir zaman. Bila akhir zaman berlaku? Selepas Nabi diutuskan, selepas Nabi wafat. Akhir zaman lah tu. Daripada zaman Nabi tu. Sampai sekarang, akhir zaman. Kita duk cerita tentang itu bagus. Saya tak kata tak bagus. Tetapi tolonglah cerita kepada hadirin. Tolong cerita kepada jamaah. Apa yang nak dibuat sebagai persiapan untuk menghadapi kiamat. Janganlah hanya cerita akan berlakunya tasik sana kering, tasik sini kering. Betul, kadang-kadang kau tak sempat pun jumpa tasik tu. Tak jumpa pun tasik tu kering, awak dah mati dah. Apa persiapan awak untuk mati? Saya pergi umrah. Kebetulan saya ada ceramah di Mekah. Buat dekat satu hotel. Orang Malaysia dah roboh dah hotel tu. Buat pembesaran. Orang Malaysia punya hotel. Datang ramai orang lah. Suami isteri datang. Dia kata, Ustaz, kami nak ajak Ustaz. Untuk apa ya? Kami menanti Imam Mahdi. So, kami pun nak join. Dan kami nak ajak Ustaz supaya sama-sama jadi tentera Imam Mahdi. Mak ada? Ayah ada? Mak ada? Ada. Anak-anak ada. Mana? Di Malaysia. Siapa jaga anak? Mak. Siapa jaga mak? Anak. Elok. Akak buat apa? Kami menunggu tentera Mahdi. Kami nak jadi pemegang panji-panji hitam. Sampai sekarang tak datang Imam Mahdi. Mak hang dah tak jaga, anak-anak hang tak jaga, kerja hang berhenti, duk tunggu Imam Mahdi. Saya tak larang tuan-tuan berhenti kerja. Tuan-tuan saya tak larang tuan. Tapi tunggu buat apa? Dia mesti datang. Yang kita kena buat ialah persiapan awak. Belum sampai lagi Imam Mahdi, awak dah sampai kubur. Apa persiapan awak? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni. Apa persiapan kamu untuk menghadapi kiamat? Jangan duk cari tanda-tanda kiamat. Betul. Tapi persiapannya apa? Laki-laki ni kata, ya Rasulullah, saya semayang. Ya Rasulullah, saya puasa. Bagus. Tetapi yang paling besar yang saya buat persiapan ialah saya mencintai Allah dan saya mencintai Rasulnya. Ya Allah, ya Rasulullah. Ni dia tuan-tuan. Jawapan yang kita dapat ni. Setiap satu benda dia ada tanda.
Nak kiamat ada tanda, mengandung ada tanda, bersalin ada tanda, kencing manis pun ada tanda. Jantung pun ada tanda. Mati ada tanda. Mana ada tanda Ustaz? Suami saya mati dalam tidur Ustaz. Tak ada tanda pun. Mak dia mati dah. Mak dia meninggal dah. Ayah pun lama meninggal dah. Abang dia pun meninggal dah. Itulah tanda suami awak nak mati. Hak lain dah mati. La ilaha illallah. Semua ada tanda. Nak hujan ada tanda. Semua ada tanda. Allah Ta'ala ni maha baik. Dia bukan bagi tiba-tiba, tuan-tuan. Dia bagi tanda. Ustaz, saya tak ada tanda Ustaz. Tiba-tiba je saya, Allah, bisnes saya lingkup, keluarga saya lingkup, semua lingkup. Abang semayang? Tak. Abang buat ibadat puasa semua? Saya tak pernah puasa Ustaz. Abang zakat? Tak pernah Ustaz. Tapi Tuhan bagi saya rezeki banyak Ustaz. Itulah tandanya abang nak dapat bala. Sebab tu tuan-tuan, bila kita dapat nikmat yang banyak padahal tak semayang. Kita dapat rezeki yang melimpah ruah padahal tak pernah main masjid pun. Kita dapat projek macam-macam tapi tak pernah bayar zakat. Itulah tanda-tanda Allah nak bagi balak pada awak. Akhaznahum baghtatan. Tiba-tiba Allah tarik sekaligus. Jaga-jaga, walaupun Allah gunakan perkataan baghtatan, tiba-tiba saja Allah dah bagi dah. Kami akan bagi pada kamu rezeki. Kamu lupa kepada aku tarik. Setiap satu benda dia ada tanda. Apakah tanda? Awak cinta pada Allah, awak cinta pada Rasulullah, dia ada tanda. Sebab tu saya tanya tadi, awak cinta pada Allah? Ya. Korban buat tak? Mana dia tanda dia? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa dia? Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Nak tahu kau orang bertakwa ke tidak? Quran tu jadi tak reference pada Quran ataupun tidak? Ustaz, ya. Saya nak ke bulan. Bagus. Naik apa? Naik roket. Oh. Bila sampai? Ya, insya-Allah sampailah. Perjalanan dalam 46,000 km sejam. Dalam 2 hari sampai lah. Silakan. Tapi dalam Quran sebut, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak akan dapat mengejar bulan. Macam mana roket awak boleh kejar bulan? Simple jawapan dia. Tiap malam, patut malam ni baca Yasin. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Matahari berjalan atas jalan dia. Bulan berjalan di atas jalannya. Tidaklah boleh matahari mendapatkan bulan. Siang tak dapat mengejar malam, malam tak dapat mengejar siang. Masing-masing berjalan di atas jalan masing-masing. Tiba-tiba hari ini ada orang mendakwa, saya pergi ke bulan naik roket. Allah sendiri jawab, naik matahari pun tak sampai, matahari pun tak terkejar. Tiba-tiba kamu terkejar naik roket. Astaghfirullahalazim. Cepikir tuan-tuan. Al-Quran tu nak rujuk dia dalam Quran. Khalaqal insan min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu daripada benih yang terpancar.
Kemudian dijadikan manusia ni duduk dalam rahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Banyak ayat tu. Dialah yang menjadikan manusia, dibentukkan manusia dalam rahim-rahim ibu mengikut kehendak Allah. Tiba-tiba hari ini ada orang mendakwa. Saintis telah berjaya menghasilkan bayi klon yang pertama di dalam dunia. Yang tidak melalui proses persenyawaan lelaki dan perempuan. Yang tidak memerlukan benih laki-laki dan perempuan. Hanya diambil daripada ovary orang perempuan, diambil rahim dia, dimasukkan rahim dia, benih dalam rahim dia, dan jadilah bayi klon. Ini adalah kejayaan terbesar saintis pada abad ini. Pembohong Yaman. Yang herannya orang Islam percaya. Perempuan tak payah kahwin, perempuan tak perlukan suami, ambil benih dia sendiri, masukkan dalam rahim dia, dia mengandung. Habis itu ayat Quran kata macam mana? Nak dapat manusia, nak dapat anak, kena ada persenyawaan laki-laki dan perempuan. Mesti ada benih laki-laki. Di mana yang kita rujuk pada Quran? Baca Al-Baqarah, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Sampai ketua, sampai ke mati, manusia itu berasal daripada beruk. Allah kata manusia asal pada Adam. Kita belajar manusia dari beruk sampai ke mati. Atau ya, manusia ni macam mana? Mula-mula dia berjalan kaki empat, macam beruk berjalan macam itu. Kemudian dia melalui proses evolusi. Beruk tadi tegak sikit, lama-lama jadi orang. Jadi kita ni keturunan beruk lah tu, lebih kurang. Astaghfirullahalazim. Kemudian kita berkata, kita adalah beriman. Besok malaikat tanya dalam kubur, ma kita buka? Apa kitab engkau? Al-Quran. Agak-agak malaikat jawab apa tuan-tuan? Kalau bahasa kita, kamu kitab apa? Panduan kamu dalam dunia apa? Al-Quran. Agak-agak malaikat kata apa? Al-Quran konon. Al-Quran kata kamu asal pada Adam, tapi kamu yakin manusia pada beruk. Jom tuan-tuan kita balik pada Quran balik. Banyak tuan-tuan yang kita hari ini lari daripada ajaran yang Allah Ta'ala sebut. Salah satu benda yang kita lari daripada benda yang Quran sebut, kita mengatakan bahawa kita adalah bangsa yang paling moden. Sedangkan dalam Quran sebut, bangsa dulu lagi kuat daripada kita, lagi memakmurkan dunia daripada kita, mereka lebih canggih daripada kita. Tuan-tuan, masjid kita ni besar. Besar lagi permit. Masjid kita ni agak-agak 400 tahun boleh bertahan. Mungkin 100 tahun lagi, lepas tu kena roboh. Piramid sampai sekarang tak roboh. Sejak bila dibina piramid? Bukan zaman Fir'aun, bukan zaman Nabi Musa. Nun, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Idris lagi tuan-tuan. Dah dibinanya piramid. Dan piramid itu bukan rumah, piramid itu kubur. Kalau kubur pun sehebat itu, agak-agak rumah raja-raja dia orang, besar mana? Kalau kubur kita orang Islam besar macam itu, rumah kita besar macam ini, bayangkan kubur mereka sebesar itu, rumah mereka pula sehebat mana? Al-Quran bagi tahu bahawa orang dulu lagi canggih daripada kamu. Tapi kita dah diajar, orang dulu primitif, orang dulu orang batu, orang dulu tak boleh bercakap, orang dulu menulis di gua, orang dulu menggunakan sistem barter, sistem tukar barang, tak pandai guna wang. Tapi dia lupa bagaimana Ashabul Kahfi menggunakan wang. Tidur 309 tahun, bangun, bila bangun bawa duit, pergi ke kedai, beli roti. Toki kedai kata, ini duit dah tak pakai. Bila punya zaman ni kau datang ni, zaman hang tuah ni, 300 tahun dah ni. Dia kata baru semalam kami pakai duit ni. Mana ada duit ni, tak lain raja dekat duit ni pun dah mati dah.
Sekarang raja baru dah. Tuan-tuan, kita baca di dalam kisah Ashabul Kahfi, sudah ada mata wang. Di mana yang kita belajar dulu, orang dulu kalau nak beli beras, mereka menggunakan sistem barter. Awak bagi kurma, saya bagi beras. Awak bagi tepung, saya bagi beras. Bila masa, tuan-tuan? Dan Allah sebut pada ayat berikutnya, allazina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya pada perkara-perkara ghaib. Banyak perkara gaib. Ustaz, soalan. Kawan saya, dia kena makan dengan buaya. Dia mandi di sungai, buaya ngap dia. Oh, bila dia ngap, apa jadi? Tinggal ngap, kata dia. Tak jumpa Ustaz. Buaya tu pun tak tahu ke mana pergi Ustaz. Soalan saya, kita percaya adanya soal kubur. Jadi kalau dia dimakan buaya, bila dan di manakah soalan kubur berlaku kepada roh ataupun pada si mati? Sebab mayat dia dalam perut buaya, buaya pula tak tahu pergi mana dan tak ditanam. Jadi soalan muka nakir macam mana Ustaz? Itu saja soalan saya. Abang tahu tak makna kubur? Abang tahu tak makna kubur? Kubur lah. Tu sebelah masjid kubur. Itu tanah perkuburan. Tanah perkuburan lain. Kubur ialah di mana jasad berada. Di mana jasad disimpan. Di mana jasad diletakkan. Itulah kubur untuk dia. Kalau jasadnya dibuang dalam laut, dia mati buang dalam laut, itulah kubur. Mana ada orang pi korek dalam kubur, dalam laut, korek tanah. Mana ada tuan-tuan. Oh, dia pun bungkus mayat, letak benda berat, buh dalam tu. Itulah kubur. Di situlah soalnya berlaku. Oh, bukan maknanya mayat tu masuk dalam kubur, baru malaikat datang. Oh, kalau begitu seronok. Mana yang mati simpan di rumah. Jangan tanam tau kalau ayah mati. Kenapa ayah? Kalau masuk dalam kubur, ayah tak terjawab soalan malaikat. Jadi kau simpan dalam bilik, malaikat tak datang lah. Senang macam itu. Kalau mayat itu berada dalam cermin, itulah kuburnya. Kalau mayat itu dalam botol, itulah kubur bagi si mayat. Kalau mayat itu ada dalam perut buaya lah kubur. Masya Allah. Tetapi macam mana mati sekalipun, di mana mati sekalipun, tanahlah tempat dia. Buaya tu pun akan mati, ke tanah juga dia. Mayat yang disimpan itu ke tanah juga akhir dia. Dia tak akan mati di tempat lain. Dia akan mati di bumi. Dalil surah Toha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Daripada tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan, daripada tanah kamu akan dikeluarkan. Surah Toha ayat 55. Tuan-tuan, ayat ni saya baca kalau saya menghadapi situasi yang genting. Situasi yang, contoh, saya ceramah di satu masjid macam ni, ada orang menjerit dekat pintu besar. Woi Kazim. Ya. Tunggu kamu. Oh sudah. Yang saya seronok, tak ada siapa pun bangun halang dia. Tengok je, dia langkah bahu orang. Guys, ini Samsing kampung dusun ni. Saya pun baca ayat ni. Ayat tadi. Tapi saya tak baca kuat-kuat. Minha. Tak ada macam tu tuan. Tutup bomom. Masukkan hantu dalam botol tuan. Dia sampai dekat meja saya. Dia terus duduk situ. Abang dengar sampai habis nah. Habis ceramah, saya tepuk belakang dia. Bang, dah habis. Balik. Nonong dia keluar tuan. Oh, ayat ni alhamdulillah. Amalkan selalu.
Surah Toha ayat 55. Saya jumpa Samsing jalan raya banyak. Jumpa dengan orang panas baran banyak. Yang mengamuk bawa kapak pun ada. Saya kena kejar dengan anjing pun ada. Saya berhenti tuan-tuan, saya baca ayat ni. Lari anjing tu. Jadi malam ni, Aina Sa'il, satu. Yang kedua, surah Toha ayat 55. Malam ni kena buat. Hafal lepas main isyak sampai rumah ingat dah. Abang, malam ni Ustaz Kazim kata apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Jangan bila dah hadapi situasi genting, baru nak cari pula. Tak mana pula, Toha jenuh lah tuan-tuan. Hafal di mulut sekarang. Di sini, dari tanah kamu dijadikan. Dan ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Sebab tu saya kata tadi, Quran bagi jawapan. Kalau saya naik roket sampai ke bulan, tiba-tiba saya mati. Kami berlima orang. Hang Kazim, Hang Kebun, Hang Cangkui. Pergi naik sampai sana mati. Dan kami duduk di bulan. Tak balik-balik dah. Ayat ni kena tak? Ayat Quran tu sesuai tak dengan saya yang 5 orang tadi? Tak sesuai. Kalau tak sesuai, Quran apa? Al-Quran mesti sesuai. Bila Allah kata, di tanahlah kamu mati, di bumilah kamu akan dimasukkan. Selesai masalah. Tak ada siapa boleh pindah di planet Marikh. Tak ada siapa yang boleh berpindah di bulan, mati di bulan, dikebumikan di bulan. Kalau berlaku, Al-Quran dah tak betul. Mustahil Quran tak betul. Sebab tu, bila dengar cerita, bila dengar satu propaganda, Al-Quran dah rujukkan kita. Ustaz menolak kemajuan, Ustaz menolak pemodenan. Biar saya tolak pemodenan pun tak apa. Janji saya tak tolak ayat Quran. Dan sekarang kau buktikan manusia pernah sampai. Tuan-tuan yang saya muliakan, kubur itu gaib, kau percaya? Ustaz, hantu? Saya tak percaya adanya hantu. Tak percaya sudah. Malam sekali lagi, kau doa, ya Allah, nak tengok hantu. Kalau tak mau doa, jom ikut saya. Saya bawakan pada Tuan 5 hotel yang saya duduk yang ada gangguan. Satu di utara tanah air. Saya tidur, kemudian orang mandi dalam bilik air saya. Saya pun masuk bilik air. Mandi hang tak tutup, saya tutup balik. Sehari saya duduk atas katil balik, mandi balik. Masuk balik. Tutup balik. 3 kali. Kok suka hang lah, aku nak tidur. Saya tak keluar bilik. Sebab saya bayar bilik tu. Lantak dia tuan. Itu satu hotel. Satu lagi di selatan tanah air. Saya tidur, handphone dekat sebelah saya. Saya jaga dekat kaki. Ambil balik, tak balik. Jaga tuan-tuan, handphone duk bunyi. Hujung kaki. Hang tak ada handphone, mainlah aku nak tidur. Satu lagi hotel saya duduk tuan-tuan, yang ni yang paling rare. Dekat negeri, tengah-tengah negeri hak kecil. Dalam bilik saya tu, dia ni hotel jenis apa? Jenis kayu semua ni. Dalam bilik saya tu ada tiang kayu. Saya sampai dari Selangor, pukul 2-3 pagi saya sampai, mandi, bersih diri apa semua, saya pun nak tidur. Elok nak tidur tuan-tuan, saya nampak dia turun daripada tiang. Macam hantu Korea. Turun lagu tu. Oi, macam laba-laba. Orang yang buat hantu Ju-on tu mesti pernah jumpa tuan-tuan. Sebiji tuan-tuan, terkangkang turunnya. Masya Allah. Jadi kalau tuan-tuan tak percaya, mai ikut saya. Saya tinggal bilik tu, saya pergi. Tuan-tuan duduk sorang-sorang. Sihir. Benda gaib. Ada sihir. Mana ada zaman moden ustaz, sihir tak ada ustaz.
Sihir itu benda yang disebut oleh Allah dalam Quran. Wattaba'u ma tatrus syaitan ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Disebut dalam Quran sihir. Teh kosong. Bihun goreng satu. Dia pun datang, letak teh, letak sepinggan bihun goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Pum! Macam senapang tembak, pistol tembak. Siapa pula tembak ni? Saya pun tengok piring ni, terbelah di sini. Gelas ni pun terbelah, tuan-tuan. Saya kata dekat toke kedai tu, abang, saya bayar bang, saya balik dah. Pinggan ni dah retak. Saya pergi makan laksa dekat Selangor, satu kedai. Bila nak makan, tuan-tuan, penuh dengan bulu, penuh dengan rambut. Saya letak balik, saya panggil makcik. Cuba tengok makcik apa benda dalam laksa makcik ni. Oh. Kalau saya makan laksa makcik ni, saya batuk sampai bila-bila makcik. Rambut yang halus-halus melekat dekat saya punya tengkok. Tu nama dia sihir. Nama dia apa? Santau. Apa amalan Ustaz? InsyaAllah Al-Fatihah 7 kali. Doa tu Al-Fatihah 7 kali. Sementara nak sampai order tu Al-Fatihah 7 kali. Bukan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Bukan Pak Long. Pak Long ya, betul ya Pak Long. Baca surah sampai habis. 7 kali. Surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Surah Hud ayat 56. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai habis surah At-Taubah 128 129. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada sihir. Yang kedua, tanda orang beriman apa dia? Wa yuqimunas salah. Mendirikan salat. Tanda orang-orang yang bertakwa. Sembahyang. Yang ketiga, tanda orang-orang yang takwa, orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa yang kita nafkahkan pada jalan Allah sebagai tanda kita orang bertakwa, tanda cinta kepada Allah. Allah sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang kamu nak sedekah itu ialah pemberian yang paling kamu sayang. Takkan diterima kalau benda tu kamu tak sayang pun. Yang paling kamu sayang. Sebab itu kalau nak buat korban, carilah lembu yang paling sihat, paling gemuk, paling banyak isi. Hari ni ada orang yang buat korban. Berapa satu bahagian? 800,500. Oh, mahal. Terima kasih Tuan Haji. Tak masuk ke? Tak apalah, tak apa. Cari masjid lain pula. Berapa harga satu bahagian? 890. Ui, bapak lagi mahal. Start motor. Cari masjid lain pula. Berapa korban masjid sini? 650. Cantik. Yang ni betul sana 89 ini harga Yahudi betul. Harga Yahudi dia kata tuan. Bila datang buat korban, lembu yang turun tu Allah tuan-tuan, oh macam piano. Tulang berserakah habis. Dia turun-turun pada lori tu, terduduk lembu tu sampai hari korban duduk tuan-tuan. Bangun tidak, apa pun tidak. Kita jentik telinga pun tuan-tuan, rebah. Berapa berat lembu ni? 180 kilo. Inilah harga RM650 satu bahagian. Kurusnya, tengok harga lah bang.
Yang 890 tu nampak tu yang badan tegak besar tu. Yang tu 890. Yang ni 6,5. Agak-agak Tuhan nak terima yang mana, tuan. Jadi lepas ni tolonglah cari yang sihat. Binatang korban yang sihat untuk Allah. Dan Allah tak ambil pun daging tu. Allah tak tengok pun darah dia. Korban tu balik pada kita. Yang Allah nak tengok takwa kita. Allah, tuan-tuan. Macam-macam jenis manusia yang buat korban. Ada yang buat korban satu bahagian. Tapi minta macam seekor. Saya satu bahagian lembu saya buat. Nama saya Rogayah binti Mat. Mana saya punya lembu daging saya? Ni. Ini yang tukang korban, ini dapatnya 2 kilo daging, ini takkan 2 kilo pun saya punya bahagian tu. Kata apalah, ambil lah 4 kilo ambil. Ekor lembu. Ekor pun dia nak. Bagi dekat dia sepotong ekor. Lidah lembu. Lidah pun dia tanya, tuan. Potong lagi bagi dekat dia. Telur dia. Telur pun kamu nak. Astaghfirullahalazim. Apa jenis manusia ni, tuan-tuan. Bukan orang sini lah. Ni di Afrika. Kita nak buat korban ni, tuan-tuan. Biar yang terbaik. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqah. Bukan setakat lembu tu kena sihat. Gemuk sihat, bukan. Warna pun. Ulama-ulama cari. Manakah warna lembu yang terbaik? Warna pun mereka tengok, tuan. Sampai tahap macam tu, menafkahkan harta pada jalan Allah. Ustaz, saya tak mampu nak buat lembu, Ustaz. Kambing pun tak mampu, Ustaz. Apa yang abang mampu? Saya ada RM30. Saya nak sedekah juga. Kalau gitu abang ambil RM30, bagi dekat bendahari masjid. Ini RM30. Memang tak dapat satu bahagian pun. Tapi kok nak beli tali lembu. Kok nak beli plastik. Nak bubuh daging, nak agihkan pada orang. Kok nak beli kopi, nak bagi bancuh air pada petugas-petugas. Saya sedekah RM30. Jadilah. Korban pun tak masuk, kambing pun dia tak buat, dia bagi RM30. Mudah-mudahan Allah berkati. Kenapa awak bagi sedangkan awak pun tak ada duit? Saya mencari kasih Allah, Ustaz. Saya nak korban untuk Allah, Ustaz. Saya nak cari redha Allah, Ustaz. Supaya Allah sayang pada saya, Ustaz. Itu saja yang saya ada. Itulah yang paling kamu sayang? Ya, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini RM30 pun tak masuk, RM3 pun tak masuk. Waktu raya korban pun tak datang. Lah. Abang tak pergi tolong ke orang-orang masjid buat korban? Masjid daerah tu buat korban, pergilah tolong abang. Alah aku. Kain tuala pun dia orang tak bagi kat aku. Kain tuala good morning tak dapat merajuk. Tahun lepas, kain tuala good morning. Kemudian dapat pula baju-baju petugas, dapat baju t-shirt. Dia tak dapat merajuk sampai sekarang. Kalau sekadar tak dapat t-shirt, berapa banyak t-shirt dekat kedai bandar tu kau ambil seguni pun tak apa. Jangan ada satu-satu benda yang menghalang kita untuk berkorban. Jangan. Jangan, tuan-tuan. Bila kita tak dapat benda ni, aku tak mau. Rugi kau. Ada orang yang tak puas hati dengan imam, boikot masjid. Saya tak datang, tak? Kenapa? Tu imam tu, unsin saya. Apa salah dia pada awak? Dia tak salah. Masalah dia baca ayat panjang. La ilaha illallah. Kamu pula kenapa tak datang masjid? Tak, dia perli nama saya tau. Bila masa tu imam perli, dia baca dalam sembahyang, dia sebut nama saya. Saya dah sampai tak ada selipar, tampar tu imam tu, Ustaz. Astaghfirullahalazim. Yang mana faham, tak faham sudah. Akhirnya, saya tak pergi masjid. Abang, dulu bukan abang imam ke? Saya imam di masjid tu. So tak datang dah. Kenapa ya? Saya bertugas 15 tahun. Kemudian dia orang pecat saya.
tanpa notis, tanpa tiba-tiba Ustaz. Saya tak boleh terima Ustaz. Saya terkejut. So, itu yang saya tak datang masjid. Semayang di mana? Saya semayang di rumah. Jumaat pun buat di rumah. Abang imam di rumah, isteri saya makmum lah. Oh, elok. Jenis apa ni tuan-tuan ni? Kalau kamu sayang pada Allah, kamu letakkan Allah nombor 1. Korban tuan-tuan untuk Tuhan buat. Supaya Allah nampak kita. Cinta kepada Rasulullah. Ustaz, ya. Kalau kita sambut maulud, takkah itu memuja Rasulullah? Kalau kita selawat banyak-banyak pun, bukankah kita dah taksub pada Rasulullah? Saya jawab, so what? Bahasa orang putih. So what? What's your problem? Apa masalah kau berselawat pada Nabi? Apa masalah kau sambut Nabi, buat maulud Nabi? Apa masalah kau? Tak, kita ni Ustaz, kalau kita nak memuja Rasulullah pun, pada-padalah Ustaz. Dia pun macam kita juga. Mula tak? Sebab tu saya suka mikrofon macam ni. Senang saya baling tuan-tuan. Dia tak ada wayar. Aku baling ni kan. Kamu sayang mak kamu? Ya. Kamu sayang Rasulullah? Ya. Antara mak dengan Rasulullah, mana yang kamu sayang? Mak. Kamu belum beriman yang sempurna. Kamu sayang suami kamu, kamu sayang Rasulullah, mana yang kamu paling sayang? Suami, belum sempurna iman. Manusia yang sempurna iman ialah dia menyayangi Rasulullah lebih daripada hak lain. Daripada makhluk yang lain ni, Nabi nombor 1. Hatta diri dia sendiri, aku sayang Nabi lebih pada diri aku. Aku sanggup korban apa pun untuk Nabi. Itulah dia tanda beriman. Habis itu Ustaz, yang Nabi sebut, jangan kamu duk muliakan apa semua tu. Itu Nabi sebut kepada orang-orang daripada Bani Israel. Daripada orang yang hidup di zaman Alkitab Nasrani. Yang memuja Nabi Isa sampai menjadikan Nabi Isa itu Tuhan. Kita tidak pernah menjadikan Nabi Muhammad itu dianggap sebagai Tuhan. Tidak. Dia Nabi. Dan kita sanggup berkorban untuk dia. Yang Nabi larang, jangan jadikan dia ni macam orang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Sayang tuan-tuan, akhirnya ada orang yang benci dengan selawat. Ada orang yang benci dengan ziarah makam Nabi di Madinah. Ada orang yang benci dengan menyebut, memuliakan Rasulullah. Sebab itu saya nak sebut pada tuan-tuan, cinta kepada seseorang bergantung kepada macam mana tuan-tuan tunjukkan. Ada orang yang cinta kepada isteri dia, tiap-tiap hari dia masak untuk isteri dia. Isteri jangan masak. Dia kata kat isteri dia, kalau abang boleh bersalin, abang sanggup bersalin untuk kamu. Tapi abang tak boleh bersalin, amboi cakap. Ada orang yang cinta pada isteri dia, tiap-tiap hari bawa isteri dia pergi melancong. Ada orang yang cinta pada isteri dia, tiap-tiap hari beli gelang. Ada orang yang cinta pada isteri dia, tiap-tiap hari makan di luar. Tuan-tuan cinta pada Rasulullah macam mana? Dia fleksibel, dia universal. Dia sangat besar cara-cara dia. Maka bila ada orang yang sambut Maulidin Nabi, dia kata engkau ni sepatutnya cinta pada Nabi 24 jam. Tapi pasal apa engkau sambut Nabi hanya sekali setahun? Saya jawab, saya sayang pada isteri saya 24 jam. Tapi sekali saya akan sambut ulang tahun perkahwinan kami sekali. Bawa dia pergi makan di kedai, ada lilin tengah-tengah makan, tutup lampu, nak pergi gelap. Kemudian bagi cincin dekat dia, hadiah ulang tahun perkahwinan. Sekali je setahun. Boleh tak tiap-tiap hari saya makan dia di luar, tiap-tiap hari bagi dekat dia, berlian, cincin semua? Boleh, tapi bankrupt saya, kopak duit saya.
Begitulah kita sayang pada Nabi setiap saat dan detik. Tapi ada sekali kita sambut hari jadi dia. Nama dia Maulidur Rasul. Pasal apa setahun sekali sambut? Sebab hari lahir dia, tarikh dia cuma sehari. Bukan tiap-tiap hari dia lahir. Simple punya senang tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Last. Kalau kita cinta pada Nabi, kita akan dibangkitkan di hari kiamat dengan Nabi. So, berkorbanlah untuk menunjukkan, menzahirkan bagaimana cintanya kita pada Rasulullah. Apa yang kita boleh buat? Kalau kita boleh simpan janggut, simpanlah. Aku nak ambil sunnah. Kalau kita nak potong kuku, mulakan daripada jari ni. Kemudian jari ni, kemudian jari ni, kemudian jari ni, kemudian masuk tangan kiri. Hujung, tengah, tutup dengan las ibu jari. Kenapa abang potong macam tu abang? Pasal Nabi potong macam itu. Kalau kita cinta pada Rasulullah tuan-tuan, kita akan cinta sesama kita. Tak ada satu pun perasaan benci sama-sama kita. Buangkan perasaan benci sama-sama kita. Ini bila tengok sebelah masam. Aku benci kamu, kamu benci aku. Kemudian kita mengaku kita umat Nabi Muhammad. Apa? Buangkan perasaan benci, buangkan perasaan dendam. Sebab Nabi tak suka benci. Hamzah, bapa saudara dia, dibelah dadanya, dikeluarkan jantung dia. Tapi orang yang membelahnya, orang yang membunuhnya, masuk Islam. Nabi layan baik. Nabi tak ada dendam. Sebagai tanda awak sayang pada Nabi, apa yang awak buat? Nabi Muhammad buat korban tiap-tiap tahun. Dia yang sembelih binatang korban. Baki daripada sembelihan binatang korban, dia suruh Sayyidina Ali yang sembelih. Kalau tak mampu, tak apa, buat kambing. Tak mampu kambing, tak apa, bagi duit, buat kenduri. Sebagai tanda aku meraihkan dia. Sebab ada yang datang hari raya korban, cuti pun tak ambil. Sedangkan hari raya korban, hari yang paling besar sekali tuan-tuan. Wal fajr walayalin ashr. Buka tafsiran surah Al-Fajr. Demi waktu fajar. Demi waktu malam. Dan demi malam yang 10. Fajar. Mengoyak. Apa makna fajar? Mengoyak. Mengoyak apa? Malam. Bila datang subuh, bila datang siang, dia mengoyak malam. Dia jadi siang. Nama dia apa? Al-Fajr. 10 hari yang paling hebat di sisi Allah. Siang yang paling mulia di sisi Allah. Apa dia? 1 sampai 10 Zulhijjah. Malam. 10 malam yang paling hebat di sisi Allah. 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Siangnya Zulhijjah. Kalau malamnya Ramadan. Tuan-tuan, kita nak datang dah 1 sampai 10. Jom. Target dalam jiwa kita. Aku nak puasa sunat. 1 sampai 8. 9 hari bulan puasa Arafah. Aku nak buat korban tahun ini. Aku tak nak buang misai aku tak nak terim janggut aku, sampailah aku korban. Aku nak simpan kuku aku, sampailah hari korban. Barulah aku potong kuku aku. Aku tak mampu nak buat korban. Tak apa. Apa yang aku nak buat? Istighfar. Bangun sembahyang malam, minta pada Allah, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Datang awal di masjid, minta ampun pada Allah, istighfar pada Allah banyak-banyak, minta ampun. Ustaz, saya sibuklah Ustaz, tak ada masa nak minta ampun. Kalau demikian, kau sedekah banyak-banyak 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Jumpa dengan jawatan kuasa masjid. Saya minta berapa ramai senarai yang jawatan kuasa masjid beri bantuan kepada orang-orang ini
Anak yatim berapa orang, fakir miskin berapa orang, ibu tunggal berapa orang. Kenapa Tuan Haji tanya? Sebab saya nak sedekah sempena dengan Zulhijjah ini. Yang keempat, apa yang kita nak buat banyak-banyak di dalam bulan Zulhijjah ni tuan-tuan. 10 hari ni kita tak buat haji. Kita tak pergi haji. Kalaulah kita pergi haji, alhamdulillah. Kalau kita tak pergi haji tuan-tuan, jom kita sambung silaturahim. Ada tak kawan kita yang sekarang dah tak rapat, hubung balik. Ada tak jiran kita yang kita dah tak tegur, sambung balik. Saya tak boleh ustaz, saya tak boleh ustaz. Itulah pengorbanan. Cakap boleh. Saya dah 3 kali Jumaat tuan-tuan. 3 kali Jumaat. Saya baca khutbah. Habis semayang, sunat, nak balik. Datang satu laki-laki peluk saya. Minggu pertama. Ustaz, saya minta maaf. Saya minta ampun. Saya kata abang tak ada salah dengan saya. Saya minta ampun. Kok ada salah. Saya tahu, ustaz pun tahu saya buat salah. Maafkan saya ustaz. Dunia akhirat saya maafkan. Saya tak mau simpan. Minggu lepas tu datang lagi. Peluk lagi. Sudah dia ni. 3 minggu dah datang. Tak apa dia mimpi saya tak tahu. 20 tahun yang lepas. 18 tahun yang lepas. Laki-laki ni lah yang kutuk saya. Yang fitnah saya. Yang tulis surat layang. Yang sebarkan tuan-tuan. Sampai dalam surat khabar keluarnya berita dia. Malu tuan-tuan orang ni fitnah saya. Duduk, adik duduk, sayang duduk. Good boy duduk. Dia pun nak ceramah tuan-tuan. Dia fitnah saya, dia buat kempen boykot saya. Tapi saya tak pernah kisah tuan-tuan. Satu. Sakit ke? Korbankan perasaan dendam. Janji kita di hari kiamat tak ada kira bicara dengan dia. Korbankan tuan-tuan ego. Tuan-tuan nampak ni mikrofon. Nampak? Saya bila saya pegang mikrofon ni saya teringat kenangan lama yang mengusik jiwa. Saya sembahyang tarawih 3 malam. Masuk malam keempat, saya kata dekat pembantu saya, hantar saya hospital. Saya tak boleh dah. Malam pertama boleh imam, malam kedua setengah, malam ketiga tak boleh jadi imam. Pasal apa? Saya buang air kerap, sak-sak kencing, sak-sak kencing. 1 malam 30 kali. Lah duduk di hospital tuan-tuan. Duduk sebelah tandas. Tak duduk atas katil dah. Duduk merangkak masuk tandas, merangkak masuk tandas. Apa benda lah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pukul 1 malam, pukul 3 pagi saya nak buang, air tak keluar. Nak buang, air tak keluar. Sakit berguling-guling dalam tandas tu, saya tarik lam bel tu. Datang nurse. Kenapa ustaz? Saya sakit tak boleh kencing, tapi saya nak kencing sakit. Panggil doktor cepat. Dia orang telefon doktor suruh masuk air garam. Bila masuk tuan-tuan lagi sakit pula. Saya kata panggil sekarang juga. 4 pagi. Cepat sudah. Tak tahan dah ni. Doktor datang tuan-tuan, dia tebuk di sini. Buat keluar air kencing. Ya Allah, subhanallah. Baru boleh duduk. Apa penyakit pula kencing kerap tiba-tiba tak keluar. Bila tebuk banyak pula air kencing. Besok masuk MRI. Tak nampak. Masuk lagi sekali. Baru nampak. Doktor tu bentang dekat saya. Keputusan MRI. Encik ustaz lah. Ini you punya pundi kencing lah. Okay. Sekarang ada satu benda putih yang tidak sepatutnya ada di situ. Jadi mungkin ini yang mengganggu you punya kencing. Oh.
Apa benda doktor? Maybe something like cancer. So kita sudah bincang meeting, kita akan mengambil dia keluar. Bila cadang nak operate tu? Kita takkan operate lah. Sebab you ada kencing manis, you ada jantung. Kita akan mengambil yang paling rendah risiko. Macam mana tu doktor? Kita akan masukkan melalui saluran kencing. Masuk apa doktor? Kita akan masukkan kabel melalui saluran kencing. Kita akan tarik dia keluar. Saya bila dengar tu tuan-tuan naik bulu roma. Tuan-tuan tak naik bulu roma. Tuan-tuan tak nyilu. Doktor, biar saya discuss dengan saya punya doktor lain. Boleh? Doktor Melayu. Macam mana dok? Buat sajalah ustaz. Kawan saya doktor India. You buat sajalah. Dia pakar mah. Buat entah. Besar mana? Si ada kamera lagi entah. Allah. 2 hari saya tunggu doktor tu tak datang-datang. Bila dia datang, macam mana doktor? Kita sudah melakukan prosedur memasukkan kabel melalui saluran kencing. Bila kita masuk, itu benda putih makin lari atas. Kita pun sudah takut lah. Ada lain risiko, kita keluarkan. So belum buang lagi lah. Belum buang, masih ada lagi. Jadi nak buat apa sekarang? Kita sudah meeting, kita akan melakukan kali kedua. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, sebulan tuan-tuan. Duk bawa beg kencing ni. Tak boleh kencing. Duk bawa. Bila sampai nak buang, dia suruh saya belajar buang balik. Cabut benda ni, belajar kencing normal. Baru boleh balik rumah. Nak balik pada normal yang asal tu tuan-tuan. Pegang dinding. Aduh sakitnya ya Allah dengan darahnya. Dengan Allah. Sakitnya tuan-tuan. Jadi abang-abang yang mana ada masalah macam saya. Jangan masukkan kabel melalui saluran kencing. Mampu seksa tuan-tuan. Operate pun tak apa. 3-4 bulan tuan-tuan duk menung dengan pedih lah apalah. Paling fobia nak pergi tandas. Ya Allah. Bila dah sihat, datang satu laki-laki. Ustaz jangan marah saya kalau saya minta maaf. Kalau saya cakap saya yang sihirkan ustaz. Ini kali keberapa tuan-tuan orang datang minta maaf. Yang ni pula. Minta maaf ustaz. Saya tanya dia, abang marah apa pada saya? Boleh tak ustaz jangan tanya? Baik, saya tak tanya. Saya maafkan abang. Balik. Saya pergi ceramah di Johor, saya tengok dia ada duduk depan sekali. Dia peluk saya, ustaz maafkan saya. Ya, saya tak simpan dalam hati. Korbankan ego, korbankan segala-gala, dendam, tak ada. Supaya saya dengan abang di hari kiamat, saya pun minta maaf. Jika saya bercakap kasar pada abang, abang marah pada saya. Dan saya pun maafkan abang. Kalau betul abang buat, saya maafkan. Walaupun abang tak minta maaf. Kenapa kena ada sikap macam itu? Supaya saya tak nak besok di hari kiamat panjang-panjang depan Allah di padang mahsyar. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni daripada pukul 7.15 masuk maghrib 7.21 9.21 sekarang ni tuan-tuan. Dah 2 jam tuan-tuan duduk di sini. Kipasnya 3 tuan-tuan. Pun tuan-tuan rasa panjang dah 2 jam. Pun tuan-tuan rasa berlengah dah punggung nak balik dah. Pun tuan-tuan rasa panas dah.
Padahal masing-masing ada tempat duduk, masing-masing ada tempat duduk, masing-masing ada tempat duduk. Yang paling selesa yang ada duduk kat dinding, lagi selesa. Pun tuan-tuan rasa lenguh dah. Aku nak balik lah, panas. Tuan-tuan, di padang mahsyar, kita duduk bertindan di atas orang. Kita tak tahu siapa duduk di bawah dan kita pun tak tahu siapa pijak kita. Itu keadaan di padang mahsyar. Tak ada kipas, tak ada aircon, tak ada pakaian, tak ada air apa yang nak minum. Dan tak boleh balik. Tuan-tuan nak balik sekarang, balik ya? Malah aku dengar ceramah Kazim, bodoh betul. Balik ya? Tuan-tuan duduk di hari kiamat besok. Allah, balik. Ingat apa menakah hang? Tuan-tuan, bila masa nak dipanggil? Tak tahu. Akan dihisap? Ya, sekecil-kecilnya dibuka. Satu-satu dibuka. Sampai kita tanya pada Allah, kitab apa ni? Semuanya ada ditulis ni. Ya Allah. Mampu aku ya Allah. Yang ni pun ditulis. Apa yang ditulis? Keluar daripada tandas, pergi sepak kasut, masuklah longkang kasut orang. Kawan tu balik, mana tanda kasut aku, mana sebelah ada, sebelah tak ada. Kita saja je sepak kasut dia, itu pun dia tulis. Ya Allah, mampulah aku. Kita pergi dengar ceramah, pergi duduk atas motosikal orang, tongkat dia bengkok, tu pun ditulis. Ya Allah. Yang paling banyak ditulis, komen dalam Facebook, komen dalam TikTok, banyaknya yang kita komen, mampulah aku. Kalau macam tu nak jumpa di hari kiamat, jadilah orang baik. Saya tutup dengan satu kata-kata. Kita tak banyak pahala. So, jangan buat dosa. Satu. Dua. Jangan menunggu masa untuk berubah. Tunggulah lepas pencen. Tunggulah. Sebaliknya, berubahlah selagi mana ada masa. Ulang balik. Jangan menunggu masa untuk berubah. Sebaliknya, berubahlah selagi mana ada masa. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak rasa tenang hati, kalau tuan-tuan rasa nak jiwa tenang, tuan-tuan ambil tahu hai orang. Tuan-tuan ambil tahu je hai kiamat. Tuan-tuan ambil tahu je hai diri aku. Ni tidak. Artis beranak kita ambil tahu. Artis menikah pakai baju putih kita ambil tahu. Ustaz pula pergi baca doa artis menikah kita ambil tahu. Semua ambil tahu. Tapi kita terlupa ambil tahu. Tahun ini aku tak masuk korban. Allah. Jom. Ada lagi masa untuk kita korban. Mudah-mudahan dosa kita digugurkan. Macam mana bulu-bulu binatang korban tu. Macam itulah banyaknya dosa kita, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Tuan Qadhi, terima kasih kepada Tuan Pegawai Masjid, terima kasih